Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Sabtu 8 hari bulan 10 2022 bersama dengan 11 hari bulan Rabiul Awal 1444. Jadi kalau kita tengok kepada tarikh, apa yang disebut sebagai hari ini dalam sejarah, hari ini dalam sejarah yang besar, iaitulah sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala pilih dia sebagai rahmatan lil alamin, pembawa risalah yang menjadi penyampai daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita umatnya sampai ke hari kiamat. Ini di antara yang kita kena ingatlah. Karena itu dalam hadis tentang kelebihan Ramadan, kelebihan jaga ibu bapa, dan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat ke tidak, sewaktu Nabi kita naik mimbar, dia naik mimbar, tiba-tiba sahabat dengar Nabi kita kata amin, amin, amin 3 kali. Jadi orang pelik lah, amin tanpa doa. Biasanya amin ni bila doa baru amin. Ni amin, amin saja, tak ada doa. Boleh ke? Jadi sahabat radhiyallahu anhum, di antara gaya mereka, bila dia tak faham ada benda pelik, dia akan tanya. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah lagi buat belum ni, naik mimbar ada amin. Ada kini satu sunnah mana setiap khatib naik mimbar kena aminkan, atau macam mana? Nah, menarik juga dia punya soalan. Jadi sahabat ni kalau dia tak tanya, kita pun tak tahu, kita pun tak dapat maklumat. Maka Nabi SAW beritahu, ketika aku naik mimbar, naik tangga tadi, Jibril maklumkan kepada aku, mana-mana orang yang sempat hidup bersama dua ibu bapa atau salah seorang daripadanya, tetapi dia tak dapat masuk syurga dengan sebab itu, mana tak khidmat, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada rahmat. Kata amin, maka Nabi jawab amin, makna setuju dengan akta yang dibentangkan. Itu yang pertama. Saya tak hurai panjang lah, nak baca hadis je. Yang kedua, siapa dia sempat hidup di bulan Ramadan sehingga Ramadan berlalu dia tak dapat keampunan Allah, orang ni juga dikira orang yang dijauhkan daripada rahmat. Nabi kata amin. Kemudian mana-mana orang yang dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak selawat, Allahumma salli ala Muhammad, maka orang ni akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Di sinilah kata di para ulama, kenapa dia buat tiga serentak, 3 kali amin tu? Kenapa? Sebab kita hidup atas dunia ni melalui siapa? Melalui ibu bapa kita. Tak ada orang mari daripada buluh betul. Nah, kalau ada, kalau kecuali Darwin yang kata mari daripada monyet, kita kata awak seorang je lah. Kita orang tak terima itu. Kau terima? Ada orang nak terima hari ni? Darwin kata, dia kata orang daripada monyet kan. Nah, siapa dia nak terima? Kemudian bila kita ni nak lorong kita ke syurga, lorong kita untuk mendapat hidayah,
lorong kita untuk mendapat keampunan keridaan Allah Taala hanya melalui lorong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil sebab kenapa disebut 3 serentak. Dan bagi kita manusia ni ada kesalahan, ada kesilapan, maka dibukanya ruang pada bulan Ramadan supaya kita banyak mengambil peluang untuk membersihkan jiwa kita daripada segala perkara yang tidak baik. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara bila kita sebut tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena banyakkan kajian tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku yang saya usahakan, menarik ni buku ni, nama dia Sehari Dalam Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ni dia bukan macam sirah Nabi kita mula lahir, bangkit, bangun, besar lah. Dia hanya menyebut tentang jadual harian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil yang ada riwayat. Kalau kira Nabi setiap hari ada je dia punya aktiviti dia. Tapi kita kumpul lah, bermula daripada malam ni dia tahajud. Masuk waktu subuh, apa yang Nabi kita buat sallallahu alaihi wasallam. Duha, apa yang dia buat. Jadi macam jadual harian. Tajuk dia pun Sehari Dalam Kehidupan Nabi. Dalam kitab Arab dia Al-Yaumun Nabawi, nama kita Al-Yaumun Nabawi, maknanya sehari dalam hidup Nabi. Menariklah buku ni, tuan-tuan boleh carilah. Saya tak sempat bawa tadi, tapi boleh cari dia punya dalam kedai-kedai internet ada. Sehari ni, maknanya bulan ni kita baca ya buku tu biar khatam sekali. Baru puas hati dah. Ni duk main cerita Nabi pun tak habis lagi, duk main yang sama ya. Kalau kita bawa penceramah pun, penceramah dia 1 jam, dia nak cakap apa? Nah, mukaddimah sikit, kemudian dah masuk waktu isyak, dia apa berhenti, kita pun tak tahu, tak dapat maklumat yang jelas. Jadi sekurang-kurangnya setiap tahun biar kita ada satu buku yang kita baca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sendiri setiap tahun kita baca kitab. Nah, jadi dalam kitab tu kita rakam. Jadi para pelajar pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, pencinta sunnah ni, boleh je kita tengok dalam YouTube, cari siri-siri cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap. Beberapa kitab yang saya baca di antara Syama'ilun Nabi lengkap. Kitab Al-Khasa'is, ciri-ciri keistimewaan Nabi kita baca. Kitab Tahzibus Sirah. Banyaklah beberapa kitab yang boleh kita pilih untuk kita belajar setiap hari. Kita dengar, duduk atas kereta boleh dengar, boleh tengok kan. Sekarang ni alat-alat gadget yang ada di tangan kita ni sangat membantu untuk kita mendapat ilmu yang sebenarnya. Tapi kalau kita salah guna ataupun tak pandai nak guna, kita kerugian besar. Alatnya ada, penggunaannya tak pandai, kita kata kita rugi. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, itu mukaddimah sambil-sambil kita peringatkan tentang hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. Oh, dia kata besok 12. Mengikut ahli sirah dia berbeza pandangan. Ada yang mengatakan Nabi lahir 9 hari bulan, 9 Rabiul Awal. Ada kata 2, ada kata 8, ada kata yang masyhur yang menjadi rasminya 12. Tapi kita kata khilaf lah perkara itu. Cuma kalau kita nak ambil yang khilaf ni, banyak hari lah kena cuti. Hari 9 cuti dah, sebab ini pandangan ulama. Jawabnya tak kerja lah kita bulan ni dah. Jadi kita tak apalah, dapat cuti 1 hari pun boleh dah untuk kita mengingatkan, menembaki semangat untuk cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada kitab kita. Kitab yang kita baca ni nama dia Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga. Syekh Abdul Qadir, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, dan kita syarah balik kitab ni dengan gaya yang mudah lah insya-Allah. Yang bahasa Syekh pun mudah dah. Cuma gaya yang kita begini insya-Allah lebih memudahkan para jemaah sekalian. Tajuk kita dalam siri yang lepas, ingat tak? Siri yang lepas kita belajar tajuk Salatul Jamaah. Salatul Jamaah. Muka surat 192, Salatul Jamaah kita dah selesai. Sehingga Nabi sebut dalam 192 tu Nabi sebut ma min salasatin fi qaryatin, tidak ada 3 orang yang berkumpul di satu tempat,
la tuqamu fihi salatu, yang tidak dirikan solat, tak siri solat berjamaah di situ, illa qad istahwaza alaihimus syaitan, mana kampung itu telah dikuasai oleh syaitan. Ini ingatlah, manakah jangan kampung kita, taman kita ni dikuasai oleh syaitan, jangan sekali-kali. Sebab apa? Sebab kita mesti dirikan solat jemaah, walaupun kita dengan beberapa orang, contohnya kita pergi piknik, pergi rehlah, pergi ke dalam hutan ke, pergi ke pantai ke, pergi ke mana, kita mesti solat jemaah. Mayang jemaah juga buah pokok kelapa, tak ada masalah apa. Solat jemaah ni, ini di antara keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Allah tak jadikan bagi aku, bagi umat kita ni, bumi itu menjadi alat bersuci dan masjid, boleh kita solat mana-mana je. Bagi anak yang duduk di negara Arab ni, saya seronok lah, jarang atas kereta Pak Arab ni tak ada sejadah. Sejadah besar ada, sejadah kecil ada. Bila masuk waktu solat, dia akan berhenti, beripun, dia ada yang keluarkan air, tong air untuk ambil wudu, dia akan solatnya situ. Mana bagi dia senang ya, budaya dia tidak susah. Kalau ada masjid lah, tapi biasa dia orang ni piknik, dia pergi padang pasir, dia tak ada masjid itu. Jadi kita solat je di mana kita ada. Aidama adraktum fasallu, di mana kata apa ni dapat solat, kamu solat je di situ. Kita kata alhamdulillah, mudahnya agama syariat Islam kita ni mudah, tidak ada yang susah. Yang susahnya apabila kita menyusahkan dia sebenarnya. Dia tak susah, kita yang susahkan, kita buat payah. Baik, kita masuk kepada syarat-syarat mengikut imam dan ada-adanya. Orang nak ikut imam ada beberapa syarat. Dalam kitab yang besar sikit, dia ada 7 syarat. 7 syarat. Jadi para pelajar tanda 7 syarat. Kalau tak ada dalam kitab ni pun, saya akan tambah daripada kitab Al-Mu'tamad. Nama kitab Al-Mu'tamad ni kitab yang baru, tapi dia kumpul pandangan-pandangan ulama-ulama Syafi'i yang terdahulu. Menarik kitab ni, tapi dia besar. Kitab Al-Mu'tamad ni 5 jilid, dia punya ukuran dia 5 jilid, besar-besar macam ni. Penulis dia Dr. Muhammad Az-Zuhaili, adik kepada arwah Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi puak-puak Zuhaili di Syria ni, dia panggil Baitul Ilm, rumah ilmu. Abangnya pengarang, adiknya pun pengarang juga. Jadi alhamdulillah lah, kita yang boleh baca kitab ni pun, mudah-mudahan kita termasuk dalam min talabatil ilmi, daripada kalangan penuntut ilmu. Kita nak jadi ahli ilmu mungkin lambat, tapi biar kita boleh menjadi penuntut ilmu. Alhamdulillah. Kerana itu kita nak sangat supaya para jemaah, para pelajar ini ada kitab. Biar ada kitab. Biar orang panggil bertalaqi, tulis apa yang orang cakap, dhabit. Dalam bahasa mengaji dia panggil dhabit. Dhabit mana kita catat apa yang kita belajar. Kena catat. Walaupun ada rakaman, tapi tak sama. Rakaman tu orang cakap, yang ni kita tulis. Baik, kita beli kepada syarat-syarat mengikut imam dan ada-adanya. Yang pertama, letak nombor. Kita ada 7 sini. Letak nombor yang pertama, nombor 1. Dia panggil taqaddumul imam. Taqaddumul imam artinya wajib bagi makmum yang mengikuti imam supaya tidak terkehadapan kedudukannya daripada imam. Mana makmum tak boleh duduk depan. Kalau duduk depan tu, kita solat berjamaah ni macam naik kereta, macam naik bas, bukan macam naik apa ni, motorbot. Kenal motorbot? Kalau kita naik bot tu, bot laju tu, pemandu duduk kat mana? Belakang kan? Bot hak ada enjin, hak pegang tangan tu lah. Kalau bot hak mahal tu, pakai driver juga depan. Jadi solat jemaah ni tak boleh. Kita naik bas, pemandu dekat depan, bukan pemandu di belakang. Maknanya makmum tidak mendahului, tidak terkehadapan kedudukannya daripada imam, kerana mengikut pandangan ulama salaf dan khalaf. Macam mana dia panggil salah dengan khalaf ni? Ulama salah dengan khalaf maknanya ulama yang terdahulu dan ulama yang kemudian, itu dia panggil salah dan khalaf. Kemudian ada satu lagi, masalah pegangan. Kalau kata ini pegangan ulama salaf,
Itu pegangan yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ulama tabi'in, ulama yang kurun yang awal. Itu dia panggil ulama salaf. Adapun kalau dalam kitab ini kata salafan wa khalafan, maknanya ulama dulu, ulama semasa. Itu maksud dianya mengatakan bahawa sedemikian makmum tak boleh depan daripada imam. Kalau dia duduk depan daripada imam, orang tu dikira bersalah. Mana boleh duduk depan imam? Bagaimana cara kita nak ukur depan ke belakang? Macam mana cara nak mengukur makmum tu di hadapan, makmum di belakang? Kaif? Pandakah kita nak ukur? Tengok dalam kitab. Dia kata wal-i'tibar, ini kena tulis dah. Wal-i'tibar fi taqaddumi wat ta'akhur. Ini dalam kitab Al-Mu'tamad lah. Saya baca supaya para jemaah, kata orang sekali belajar ni kita dapat maklumat. Yang diambil kira kita ni depan ke belakang imam, macam mana cara nak ukur? Bil aqib, dengan tumit. Kita kena ukur dengan tumit kaki kita, bukan dengan jari. Kalau dengan jari, ramai orang yang jari panjang, jari pendek, tak boleh. Habis kalau budak-budak kecil, jari dia mesti separuh kaki ayah dia kan? Tak. Jadi ukuran dia dengan aqib, dengan tumit. Tumit. Dia kata wahwa wala bil ka'b, bukan dengan buku lali mata kaki, tidak. Tumit kita tu mesti duduk belakang. Itu dia panggil tumit. Falau ta'akhara, kalau tumit imam ke belakang, maknanya makmum duduk depan, tumit dia duduk belakang. Nampak tubuh macam depan tak? Tak. Itu dikira terkebelakanglah dia. Au tasawaya, ataupun sama. Kalau sama tumit, maknanya samalah duduk satu saf dengan imam. Dan jari-jari kaki makmum kalau depan daripada imam tak kira. Jadi setengah orang kaki dia panjang, saiz kasut dia XL ke? Berapa puluh kasut orang panjang tu? Berapa? 13. Tak tahu berapa dah kasut ni. Nah, yang pentingnya panjang. Jadi jari dia lebih lah, itu tak kira. Yang kiranya tumit. Ini cara kita nak ukur dengan tumit. Kalau orang duduk macam mana? Contohnya orang ni orang tua-tua, dia duduk. Macam mana kita nak ukur? Tumit tak ada dah. Yang adanya punggung dia. Kita ukur punggung dia. Ini punggung dia, yang imam depan sikit, yang makmum belakang sikit. Itu dia punya. Ini ulama fiqh rahimahumullah, dia tak tinggal apa dengan kita, dia akan bincangkan. Kerana itu bila saya baca kitab, mungkin ada pelajar kita yang ikut YouTube, ikut dia punya live ni, ada kitab yang saya baca nama dia Fathul Mu'in, yang kita belajar malam Khamis tu. Kalau tengok Maghrib malam Khamis, hari Rabu malam Khamis Maghrib, nama kitab Fathul Mu'in. Dia terlalu detail, dia punya maklumat. Cuba tengok dia punya rakaman kita tu, kalau boleh tengok, detail sangat dia punya perbahasan. Kalau macam ni, kalau macam ni, kalau macam ni. Kadang-kadang orang dengar apa banyak sangat kalau ni, dia pun tak tahu. Akhir kali kalau saya tak faham macam nak buat. Sebab apa? Sebab terlalu banyak. Ada sebuah kitab yang saya baca lagi, contohnya kitab ni, apa ni, Anak Kunci Syurga. Dia tak panjang, dia sebut asas ya, basic. Sebab kita kata yang ni yang kita nak amalkan dia. Yang teori-teori tu bagi ustaz ya, penuntut-penuntut ilmu yang belajar. Sebab dia akan jumpa juga akhirnya akan ada satu masa orang akan tanya hukum. Jadi ada maklumat pada dia. Jadi bagi kita yang nak beramal, jangan cari yang pelik-pelik. Akhir sekali kita pun tak faham apa yang ustaz cakap. Sama-sama tak. Kalau murid tak faham, ustaz faham, tak apa. Yang kita bimbangnya dua-dua tak faham. Ustaz pun tak tahu, dia kata apa? Saya baca je kitab, faham tidak? Jadi masalah. Baik, kita jelaskan. Maka orang yang duduk, iktibar dianya punggung dia. Macam orang solat atas kursi. Perasan ada orang solat atas kursi? Orang yang solat atas kursi, macam mana ukuran sah dia? Sah dia tu punggung dia tu. Punggung dia tu kena sama dengan tumit orang lain. Barulah dia kira sama sah. Cuma masalahnya orang atas kursi ni, minta maaf lah kalau ada sahabat-sahabat yang Allah Ta'ala uji dengan sakit, yang tak boleh nak duduk. Bila kita duduk atas kursi, dia akan bangun berdiri. Untuk nak takbir dia berdiri. Waktu dia berdiri kat mana?
depan kerusi dia. Bila berdiri depan kerusi, bermakna dia duduk tengah saf, bukan duduk dalam saf. Ini yang kita kata, andai kata tuan atau puan yang diuji dengan sakit ni, sakit lutut, sakit gaut ni, macam-macam sakit yang tak boleh berdiri, elok kita solat duduk ya. Kalau solat duduk, punggung kita sama dengan tumit orang, itu sudah dikira dalam saf. Tapi kalau sekali berdiri, sekali duduk atas kerusi, di mana? Kecuali kita buat kerusi khas, macam saya tengok ada di negeri Arab tu, dia ada kerusi khas, dia macam kerusi dia macam pelana basikal, kecil ya. Mana kalau dia bangun, dia tak ke depan, jadi kerusi tu duduk di celah paha dia, celah kaki dia tu. Sesalah masalah, dia duduk dalam saf. Cuma oleh kerana waktu dia nak sujud, nak rokok, nak sujud, dia tak boleh duduk sebab faktor tadilah, mungkin faktor tukar lutut ke faktor kesakitan yang lain, maka pada waktu itu dia boleh duduk ya atas. Dia bangun, kerusi duduk celah paha dia. Waktu dia nak sujud tak boleh duduk, dia duduk atas kerusi. Jadi kita kena reka lah, kena para pereka fashion ini yang duk jual barang-barang ibadat ni kan, banyak kan, dia duk jual kain, telekong kain tu, kena buat juga kerusi untuk orang sakit ni, kena ada. Siapa dia ada pereka sini, boleh lah. Jangan latih saya jadi duta pula, jadi dia teman tahu tak bawa tongkat dia pun nak jadi duta. Jangan, malu kita. Kita suka boleh salat duduk lagi dekat ni. Jelas dari situ kan. Maknanya kalau orang yang kita ambil kira depan belakang saf itu di mana? Di tumit. Kan? Tumit kita tu. Tumit. Dia panggil akib, mana tumit. Sesalah kita. Kata salah lagi. Kalau orang duduk ikut punggung. Wal mu'tabar fil muttaji'. Kalau orang semua orang ni sakit belaka, solat sambil tidur macam mana? Dia kira semua ni solat sambil tidur. Mana kalau tidur mengiring, kita ukur lah pengiring itu belakang sikit. Kalau solat tidur sambil tidur betul, tidur terlentang, jadi kepala dia tu biar bawah sikit. Kepala tu yang menjadi tempat pengukur sah atau depan ke belakang makmum dia. Wallahu a'lam, sangat jelas dia punya. Menarik lah tuan-tuan, kalau nak beli kitab, beli ni Al-Mu'tamad dalam fiqh. Tapi setakat hari ni 8 hari bulan 10 ni belum keluar lagi Mu'tamad yang Mu'tamad, kitab Mu'tamad yang terjemahan dia Mu'tamad, belum. Yang ada tu saya tak nak sebut nama syarikat, nanti dia zaman kita tak ada kerja duk naik mahkamah kita ni. Yang tu memang fail dia punya terjemahan, secara boleh lah, tapi setakat yang saya baca kitab jilid 1 ni, bab solat ni, kita dah khatam 100 lebih siri. Tuan-tuan boleh belajar. Setakat yang anda baca, kalau tak ada teks Arab depan kita, memang kita akan tersasar daripada terjemahan yang benar. Itu pun kita baca, pelik ni, tengok kita Arab, Masya Allah, gugur dia punya terjemahan, mungkin 1 baris 2 baris, mungkin beberapa perkataan. Ini masalah kita bila kita ambil kitab terjemahan dan kita tidak rujuk kepada kitab asal Arab. Ini penting. Pelajar ustaz-ustaz kita yang mengajar kitab terjemahan, jangan lupa pegang depan mata dia kitab Arab. Baiklah. Kita tengok lagi. Tengok susunan saf, tartibus saf. Sunat bagi makmum lelaki yang berseorangan. Maknanya kita dengan imam je 2 orang. Sebab tu dia kata makmum. Ni setengah orang ni dia tanya, kita baca betul dah sunat bagi makmum lelaki yang berseorangan untuk berdiri di sebelah kanan imam. Dia kata ini orang solat seorang ke? Kata awak ni tajuk dia pun makmum. Kalau kata makmum, berapa orang maknanya? Mesti 2 orang. Mana ada makmum seorang? Ada. Saya makmum ni, mana imam? Tak ada. Boleh tak? Itu orang tak panggil makmum, orang panggil solat seorang individu, dia panggil munfaridan. Dalam bahasa Arab kata munfarid makna orang yang solat seorang. Itu tak boleh. Sunat bagi makmum lelaki yang berseorangan untuk berdiri di sebelah kanan imam. Makna imam sini dia kena sebelah kanan. Al-Imamul Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Bittu inda khalati Maimunah."
saya bermalam tidur di rumah makcik dia. Makcik dia nama Maimunah. Tulis dalam terjemahan tu ada kurungan tu. Maimunah. Maimunah ni mak saudara Ibnu Abbas. Dia Ummul Mukminin, isteri Nabi. Jadi dia jadi dua kali lah. Nabi tu sepupu dia. Nabi juga jadi pakcik dia. Pakcik, kita panggil pakcik lah kan, sebab suami kepada mak saudara. Oleh kerana dia tidur di rumah makcik dia, bebaslah dia, rumah mahram dia. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Maka baginda Nabi SAW bangun mendirikan solat pada waktu malam. Nabi bangun tahajud. Faqumtu usalli ma'ahu. Aku pun bangun juga nak solat bersama dengan Nabi. Faqumtu an yasarihi. Ibnu Abbas pergi duduk belah kiri, Nabi duduk belah kanan, dia pergi belah kiri. Apa jadi? Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini. Nabi kita pegang kepala aku, dia tarik ke kanan. Tarik ke kanan. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Maka apa yang kita boleh belajar, apa yang kita boleh belajar dalam masalah ini? Yang pertama sekali, walaupun dalam solat, kita tengah solat, tapi kalau orang buat salah, kita kena betulkan dia. Contohnya kita kata kita solat dengan anak kita lah dekat rumah dah, solat dengan anak-anak, tapi dia salah, kita boleh tarik dia tak sini. Supaya dia belajar. Biasanya orang ni bila dia buat kesalahan, kita tegur pada waktu itu, dia lebih ingat daripada kita tegur selepas itu. Jadi kita tegur pada waktu itu juga lebih baik daripada kita menegur di belakang. Awak ni gini-gini, mungkin dia lupa lepas pada tu. Tapi kalau kita terus je kita buat, insya-Allah dia akan lebih beringat, lebih berhati-hati, dan dia lebih ingat kepada apa yang kita ajarkan itu. Satu, Nabi kita perbetulkan Ibnu Abbas supaya terus dia jadi ingat. Yang kedua, masalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam ibadat. Contohnya kita tengok orang ni masuk masjid dia terus duduk, dia tak solat tahiyatul masjid. Apa peranan kita untuk memberi khidmat kepada sahabat kita? Apa peranan kita? Tegur, saudara ataupun saudari, kita dalam masjid ni kenapa duduk tak solat tahiyatul masjid? Mana kita kena hidupkan ilmu tu. Orang ni dia dua cara, sama ada dia tak ingat, orang masuk masjid kena tahiyatul masjid dulu, ataupun dia lupa, buat lupa. Ada dua. Nampak macam tak ada orang tahu, tak ada orang, semua orang duduk lah. Nak solat pun malu. Kenapa? Sedangkan dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak memberi penekanan bahawa iza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis. Apabila kamu masuk dalam masjid, jangan duduk sehingga solat. Ini kita pun tegur. Ini penting dalam ibadat. Isu yang ketiga, sebagai yang disebut oleh sebahagian ulama hadis seperti Imam Nawawi, dia kata hadis ini menjadi dalil kepada solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Solat tahajud ni tak sunat berjamaah kecuali di bulan Ramadan, tetapi dibenarkan untuk mengajar, dibenarkan untuk ajar. Jadi Ibn Abbas dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia buat salah. Nabi tak kata jangan ikut, tapi Nabi perbetulkan kesalahan. Cara dia duduk di sebelah kiri, sepatutnya duduk di sebelah kanan. Jadi bolehlah contohnya kalau kita nak ajar, jadi walaupun solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah, kita buat berjamaah ulit ta'lim, untuk nak mengajar orang. Tapi jangan jadi satu budaya tetaplah. Contohnya kita buat perhimpunan hari ni nak ajar solat duha, kita pun solat duha. Jadi tuan-tuan, jangan solat duha ni ikut perdana, bulan depan pula baru solat duha. Tak, solat duha ni solat yang bersifat harian. Hari ni buat, esok buat. Jangan tunggu ada perdana baru buat.
Macam ada setengah pakcik tu dia komplain tentang ke masjid dia. Dia kata masjid dia ni pengurusi tak aktif. Kata kenapa pula marah dengan pengurusi? Dia kata ada ke tahajud setahun sekali je. Kita kata bukan tahajud setahun sekali, tahajud setiap malam pakcik. Dah saya setahun sekali ya solat tahajud. Inilah pengurusi ni dia tu tak aktif. Patut buatlah setiap minggu lah tengok. Dia jadi salah faham sebab dia ingat ibadat itu hanya akan berlaku apabila ada perdana. Sedangkan bagi kita solat tahajud ni diperdanakan setiap malam. Setiap malam kena tahajud. Itu kadang-kadang berlaku salah faham di kalangan masyarakat dalam perkara seperti itu. Baik. Jelas dah cerita hadis Ibnu Abbas. Sekiranya tengok kitab. Sekiranya seorang lelaki datang, maka hendaklah dia mengangkat takbiratul ihram dan berdiri di sebelah kiri imam. Betulkah? Jadi kalaulah asalnya dia 2 orang, kemudian datang seorang lagi, itu maksud dia. Tulis ni, ini orang yang kedua ni, bukan dia tahu kitab ni salah berdiri sebelah kanan. Tadi saya kata belah kanan, ni belah kiri pula ni. La. Sekiranya seorang lagi kan. Perkataan lagi tu penting. Maknanya mari orang yang kedua. Seorang lagi mari, dia nak solat di mana? Adakah dia pergi duduk belah kanan makmum tadi? La, dia duduk di sebelah kiri imam. Maka hendaklah dia mengangkat takbiratul ihram dan berdiri di sebelah kiri imam, tak payah dia cuik. Sebahagian masyarakat kita ni kalau dia nak ikut orang dia cuik, betul tak? Dia sentuh bau kita. Kalau kita tak latah tak apa. Kalau orang ni tu jenis latah cuik, macam dia punya main apa cok dalam solat berat kita dah. Jadi kita hati-hati. Jadi yang sunnahnya lah kita tak payah cuik imam, kita pergi duduk sebelah dia, kita takbir. Dia tahu orang ni ikut aku. Dia kata, saya tanya juga, kenapa pergi cuik imam? Dia kata, ustaz kena tahu, kita ni mazhab Melayu, bukan mazhab Syafi'i. Kalau kita nak ikut orang, di mana sejadah kita? Di mana sejadah? Kalau imam sini, sejadah makmum mana? Di belakang sejadah imam, betul tak? Bila belakang sejadah imam, mana ada 3 hasta di belakang, mana imam nak tahu dia ikut? Sebab tu dia pergi cuik. Itu kesalahan, bukan kesalahan imam, salah kita. Yang sunnahnya kita pergi duduk sebelah imam, sebelah dia je. Kalau nak turun sikit, tumit kita ke belakang sedikit, kita takbir, duduk sebelah dia, dia tahulah ada orang ikut. Tak payahlah imam pun rasa dia nak ada ikut ni, dia pun niat jadi imam, makmum jadi makmum. Mari seorang lagi duduk sebelah imam, sebelah kiri, imam tahu 2 orang dah mari. Bila 2 orang berlaku situasi berbeza situasi daripada solat sama seorang, apa keadaan? Tengok. Kemudian imam hendaklah bergerak ke hadapan. Ini option yang pertama. Bila dah berlaku 2 orang sebelah kita, di belakang kita, seorang kanan sebelah kiri, bagaimana tindakan imam? Kita naik ke depan kalau ada ruang depan. Kalau kita duduk, contohnya kita pergi solat belakang tiang, imam nak naik tak boleh dah. Kalau naik lagi dia langgar tiang. Kalau tiang boleh lari lagi kita pergi kan? Tapi kalau belakang dinding nak langgar mana? Atau tengok ni, atau imam tak boleh naik dah sebab full depan, tak ada ruang lagi nak naik. Atau kedua-dua makmum bergerak ke belakang semasa berdiri. Jadi makmum tu undur belakang, buat sah. Jadi kalau mari yang ketiga, yang keempat nanti sambung lah. Sebab tak perlu lagi imam dimaklumkan kepada imam, kerana imam sudah tahu dia jadi imam. Jadi isu cuik bau imam ni tak berlaku. Tak ada dalam sunnah cuik bau imam. Yang ada sunnahnya masyarakat kita, sebab dia duduk belakang jauh, jadi dia kena maklum imam, aku makmum belakang. Itu satu kesilapan teknikal lah, masalah teknikal lah. Solat Jumaat ni banyak teknikal. Nanti kita tengok. Maknanya sama ada kita ke depan atau makmum ke belakang. Dua-dua boleh pilih, tengok keadaan. Yang lebih afdal, ini pilihan yang sepatutnya, yang lebih afdal adalah kedua-dua makmum bergerak ke belakang. Itu lebih baik. Makna kita suruh makmum yang undur ke belakang, bukan imam naik depan.
Sebab apa? Wallahu alam, mungkin dengan sebab-sebab yang disebut tadi lah, tak ada ruang ke, ada masalah lain yang timbul, maka kita berilah dia ruang untuk duduk di situ. Tapi kalau tak boleh, macam mana nak buat? Pilihlah macam mana cara pun, yang sama ada imam ke depan, makmum ke belakang. Berdasarkan ini, perbuatan ini berdasarkan hadis yang direkod, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahawa Jabir bin Sakhar, Jabir, daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia kata apa? Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqumtu an yasarihi. Jabir kata, Rasulullah bangun, aku pergi duduk sebelah kiri. Fa akhadha bi yadi hatta adarani. Nabi pun tarik tangan aku, letak belah kanan. Satu kes. Summa jaa Jabbar bin Sakhar. Mari Jabbar bin Sakhar, faqama an yasarihi, duduk belah kiri. Jabbar ni tepat dah dia punya buat. Mana Jabir salah, dia duduk belah kiri. Nabi betulkan dia duduk belah kanan. Mari Jabbar, dia duduk belah kiri. Mana Jabbar ni dah pandai susunan tertib solat jemaah. Alhamdulillah. Kemudian fa'akhadha bi aidina jami'an hatta aqamana khalfahu. Maka Nabi kita pegang tangan kita dua-dua, dia tolak ke belakang. Mana dua orang ni diundur belakang. Ini dalil tadilah, bila mari lebih daripada dua orang, maka ataupun dua orang mari, angkat takbir, undur ke belakang. Itu cara dia. Baik. Sunat berbaris di belakang imam oleh dua orang makmum lelaki ataupun lebih. Maksudnya bermula daripada dua orang duduk belakang, seorang duduk belah kanan. Begitu juga jika makmum adalah seorang perempuan ataupun lebih. Jadi kalau kita imam, mari makmum kita orang perempuan, dia perempuan, dia duduk belakang. Dia bukan duduk di tepi imam tu, walaupun isteri dia kata guana berderet dua tu tak, sebab sah wanita di belakang. Tulis lah. Ini berbeza keadaannya kalau suami dengan isteri ataupun anak dengan ibu ke, maka wanita tertib dia duduk di belakang, dia bukan duduk di tepi imam. Tengok kita. Sunat bagi sekalian makmum lelaki yang baligh. Sunat bagi makmum lelaki yang baligh berdiri di belakang imam, kemudian diikuti oleh makmum kanak-kanak, kemudian makmum perempuan. Maknanya kalau kita nak solat ni, kita ada tiga kategori makmum. Tiga kategori ada. Yang pertama, laki-laki dewasa lah, bermula dengan pelajar orang laki-laki yang sudah besar, yang baligh, yang sudah matang dah. Jadi kita letak dia di mana? Di belakang imam. Kemudian mari kanak-kanak. Kategori kanak-kanak ni berapa umur kita boleh tetapkan, berapa umur. Yang penting kategori itu kanak-kanak kita letak di belakang orang dewasa. Mari wanita duduk belakang orang laki-laki, belakang kanak-kanak. Itu dipanggil tartib asal. Sunat bagi sekian makmum laki-laki yang baligh berdiri di belakang imam, kemudian diikuti oleh makmum kanak-kanak, kemudian makmum perempuan. Makmum perempuan pun macam tu jugalah, yang perempuan, yang kanak-kanak perempuan di belakang. Mana dalil? Dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tengok apa ni, hadis panjang di nota nombor 2. Hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Nabi kita sentuh bau kita ketika nak mula salat. Ini belum angkat takbir ni, bukan sentuh bau. Dia kata tadi cakap jangan sentuh bau, ni sentuh bau. Tadi awak solat belakang imam, ini imam yang sentuh bau makmum. Kenapa? Wa yaqul, Nabi kita bersabda, istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Nabi kata samakan saf,
samakan saf. Kalau saf tak sama, jangan takhtalifu, jangan bengkok, jangan belok, nanti hati kamu tak bersama. Tengok nota nombor 2 dia punya hadis. Hadis ni, sebelum kita pergi ke tajuk kita, saya nak huraikan hadis ni dulu, sebab hadis ni ada kaitan besar dengan kita para jemaah sekalian. Yang pertama, Nabi kata istau wala takhtalifu, samakan saf, jangan luruskan saf, jangan kamu putus. Takhtalif maknanya tak sama saf. Kenapa? Itu dia panggil illah. Dalam bahasa Arab ni dia nyatakan hukum dan illah. Hukum dianya sebab nanti hati kamu tak bersama. Sekarang ni kita tengok kenapa sah kita tak sama di masjid. Ada line, ada garisan pun tak sama lagi. Bayangkan kalau lah di masjid kita tu macam zaman dulu, kapek besar, tak ada garisan. Macam mana agak sah kita? Jadi zigzag. Jadi zigzag, orang panggil zigzag. Ada garisan ni pun bermasalah kita ni. Yang ada garisan pun bermasalah. Jadi yang ada garisan pun bermasalah. Jadi kalau tak ada garisan lagi banyak masalah, sebab ada orang kata sebab hati kita tak bersama, maka sah kita tak betul. Ada ulama lain kata oleh kerana sah tak betul, hati tak sama. Yang mana dulu tu? Sebab sah ke sebab hati? Sah tak betul, hati tak bersatu. Ke sebab hati tak bersatu, sah pun tak betul. Ya? Sebab hati. Kita hari ni secara di alam nyata lah kita bercakap. Kalau kita letak sejadah kita sini, mari kawan kita letak sejadah dia pula atas sejadah kita. Baru beli Mekah tu. Sejadah Raudhah nama dia, tak? Raudhah ke sejadah hak mahal sekarang ni? Agak-agak macam mana mata kita? Khusyuk tak khusyuk solat? Oh dia ni duduk atas sejadah aku pula dah. Ini masalah. Sebab tu setengah imam diceritakan Imam Malik rahimahullah taala di Madinah, dia tak suka orang bawa sejadah. Dia nak biar sah kita tu rapat sama-sama kaki, tak ada sejadah-sejadah dia jadi eksklusif, tempat-tempat dia lah duduk masing-masing. Ini kita, maknanya kalau kita tengok di situ, punca sah tak rapat, sah tak sama, bukan kerana qawi. Kerana qawi. Sah tak rapat kerana qawi. Betul juga qawi mari, sah tak rapat tak. Tapi yang sebenarnya kerana hati. Allahul musta'an. Bila hati kita tak selesa, orang rapat dengan kita pun kita nak marah. Jadi sekarang ni kita kena perbetulkan lah, ini saudaraku, ini saudari saya, ini akhi, ini ukhti fillah. Dia nak solat, aku pun nak solat, sama-sama kita nak menghadap Allah. Sepatutnya ketika itulah kita rasa ukhuwah tu mantap, tak ada masalah pun dalam sudut, maka ketika itu baru sah kita betul. Cuma saya bimbang ada setengah orang ni Arab ni, dia punya cara dia akan pijak kaki kita. Itu letih. Mana kalau kita duduk sini dia akan rapat ni. Ada setengah orang ni tak boleh sentuh. Dia punya macam-macam, dia punya sensitif. Dia tak selesa. Jadi kita tengoklah, kalau ada janji sentuh kaki orang tu, kalau dia sentuh dia, tuan dia bawa lari tu cukup lah, tak usah duduk siapa terkakang begini sebab nak rapat kaki. Tidak macam tu. Ada berlaku lagu tu. Ada juga. Jadi anda tengok syekh-syekh kita besar yang solat di masjid Nabi, di masjid Madinah, syekh pun tak rapat kaki dia dengan kaki orang, rapat seperti yang terbuka kaki lah. Mungkin kita rapat, orang lari jarang. Mana dia tak terima kita punya cara. Wallahu alam. Baik, mari kita pergi kepada hadis kita. Maka dalam hadis ini Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Dalam hadis ini kata liyalini. Ada setengah riwayat liyaliyani, ada tambah ya sekali lagi. Liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaklah yang utama mengiringi aku, berdiri saf di belakangku dari sekalian kamu adalah orang yang ulil ahlam, orang yang sudah cerdik. Cerdik ni maksud dia apa? Dia kata orang yang balik dan berakal. Wan nuha mana orang akal. Kita adakan nama kita ni, ramai orang namakan anak dia Nuha. Nuha itu mana orang cerdik. Cerdik, akal. Nabi tak kata orang tua, hati-hati. Ini setengah pakcik-pakcik kita ni minta maaf lah. Kita ni pakcik terbelakang dah. Saya pun tak sangka kita pun jadi pakcik dah tua dah kan. Ingatkan muda lagi lah ni. Tengok uban banyak dah orang kata tak aku taraf pakcik lah.
Kita kadang-kadang orang tua-tua ni dia macam excuse. Ni belakang imam ni tempat orang tua-tua duduk. Bukan orang tua. Nabi tak kata waliyadi minkum al-kibar sin, orang tua-tua lah. Nabi kata ulil ahlami wan nuha, orang yang cerdik, orang yang bijak. Sekiranya imam salah, dia boleh tegur. Contohnya imam tersalah, dia boleh tegur. Salah bacaan ke, biasalah orang hafal Quran ni, imam besar masjid haram pun banyak kali bila dia baca Quran terlekat, walahnya dia hafal Quran daripada budak lagi tu. Itu Quran dipanggil kadang-kadang mughlaq, dia panggil macam tertutup sekejap, dia punya ingatan berhenti sekejap, asal kena orang tu. Jadi yang duduk belakang imam bukan orang tua, bukan tok ayah. Yang duduk belakang imam tu ulil ahlam wan nuha, mana orang yang cerdik. Yang pertama, dia ni macam co-pilot. Ni tanya pilot kita ni. Co-pilot ni kalau dia memang dia boleh bawa kapal terbang, tapi dia tak boleh jadi ketua, mana martabat dia belum sampai lagi. Tapi kalau bos tidur, dia boleh bawa. Maksudnya ni pilot sungguh tu, bukan tanya saja. Dia ni, kita duduk belakang imam ni macam co-pilot. Kalau imam salah ataupun imam batal wuduk, dia keluar. Siapa nak naik? Ni yang duduk belakang imam ni, bukan orang tua yang tak tahu apa. Yang pandai tolak orang, yang setengah orang tu tak. Kalau imam tak ada, naik. Pak cik lah duduk sini. Naiklah. Aku duduk sini daripada tunggu sini daripada muda sampai tua ni. Dia tunggu belakang imam, dia tak pernah jadi imam pula. Walahnya boleh jadi imam tolak kan. Pasal itulah ni bukan imam masjid negara ni. Marah pula. Setengah-setengah masjid ni dia panggil imam tolak. Kena imam tolak. Macam mana imam tolak? Imam rasmi tak ada, imam ratib pun tak ada juga, kena jam tak sampai. Yang adanya imam tolak. Macam mana imam tolak? Tolak je siapa-siapa, naik. Engkau boleh. Itu dia panggil imam tolak. Ini satu jawatan baru yang saya nampak ramai, banyak juga di masjid-masjid. Imam tolak ni banyak jawatan, banyak masjid jadilah gitu. Kadang-kadang kita bukan nak jadi imam tolak juga. Nasib baiklah ustaz solat sini, kami tunggu imam dari tadi lagi tak sampai-sampai. Kata kena jam lah tu. Jadi itu dia panggil imam tolak ni, imam yang orang itu dia panggil ulil ahla wan nuha. Maknanya sebab itu dia tak boleh kanak-kanak duduk belakang imam, kena orang yang cerdik. Tapi kalau jauh daripada imam sikit tu tak apalah, orang tua-tua yang tak boleh jadi makmum. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengiringi mereka. Maknanya orang yang berikutnya lah, kurang sikit darjat, belakang sikit. Kemudian yang mengiringi mereka itu, kemudian yang berikutnya. Hadis ni riwayat Muslim. Salah sama 3 kali Nabi kita ulang. Maknanya yang pertama belakang imam, orang yang cerdik, orang yang boleh ganti imam. Kemudian yang berikutnya mana orang yang lebih kurang darjat. Itu sepatut. Tapi kita sekarang ni jadi tak sepatut. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang cerdik-cerdik duduk belakang, dia tak naik pun. Yang duduk belakang imam tu orang yang tak boleh pun nak ganti imam. Ada kalanya, ada ketikanya. Baik, tamatlah kita dalam sudut susunan saf. Saya bila timbul isu saf kanak-kanak, kita dah belajar tadi kan, tartib kanak-kanak macam mana tartib kanak-kanak. Sebagaimana kata di Anas, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bangun berdiri, safaftu ana wal yatim wara'ahu. Aku dengan seorang lagi anak yatim, budak juga. Anas ni budak kecil lagi, dia jadi khadam Nabi tu, dia kanak-kanak lagi. Sewaktu Nabi sampai di Madinah, mak dia, ibu Anas, nama dia Ummu Sulaim. Ada tak dalam ramai-ramai kita ni anak dia nama Anas? Ada? Tak ada. Kena carilah yang baru nak beranak tu buah nama Anas. Ini Abu Anas ni, baik. Jadi Ummu Sulaim ni mak kepada Anas. Dia mari jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Anas khadimuka ud'ulah. Anas ni aku serahkan untuk jadi khadam Nabi, khidmat di rumah Nabi. Satu yang minta doakan dia biar dia boleh buat kerja dengan baik. Nabi SAW, ini cara doa Nabi.
ambil tip ni. Nabi SAW, dia bila dia terima sedikit, dia akan beri banyak. Terima sikit, beri banyak. Mak dia suruh Nabi doakan kepada Anas, biar Anas ni boleh khidmat dengan baik di rumah Nabi SAW. Nabi pun doa, ya Allah, berkatilah Anas ni, panjangkan umur dia, ramai anak dia, banyak harta dia. Memang apa didoa oleh Nabi tu semuanya. Anas tu ramai dia punya keluarga dia, anak-anak dia pun orang juh orang baik belaka. Kita kata Masya Allah. Jadi Anas kata, waktu Nabi solat, aku buat safaftu ana wal yatim, aku dengan seorang lagi anak yatim, adik dia tu, di belakang Nabi. Wal ajuz min waraina, orang tua, ajuz, kalau bahasa Arab kata ajuz, mana wanita yang tua. Kalau laki-laki dia panggil syekh. Tengok dalam Quran berapa kali Tuhan sebut ajuz. Ya apa ni, dalam cerita Nabi Ibrahim tu, wa mraati akhiran tu ada yang sebut ajuz maknanya wanita yang tua. Itu ajuz. Ni ramai tempat kita ni ajuz dah ni tak. Kau tak mengaku lagi. Ajuz mana orang tua dah tu. Kalau orang tua laki-laki dia panggil syekh, syekhun kabirun. Itu orang tua. Jadi orang wanita belakang. Fasalla bina rak'ataini, kata Anas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Wal ajuzu, baik, yang kanak-kanak yatim tu nama dia Dumairah bin Sa'ad Al-Himyari Al-Madani. Wal ajuz mak dia Ummu Sulaim. Ini hadis. Timbul masalah sekarang, ini masalah tempat kita, masalah tempatan, dan anak rasa perlu untuk diperincikan, diperjelaskan. Bila kanak-kanak mari dengan ayah dia, kita pergi masjid, kita bawa anak kita. Tak, biasa bawa anak pergi masjid. Bawa anak yang dah besar lah, yang laki-laki yang dah, bukan balik, kalau balik tu dah besar, yang kita kata dah matang lah, dah cerdik dah, macam bukan kanak-kanak di sekolah sekolah tu tak dengar buah orang. Darjah 3, darjah 4 dah, umur 9-10 tahun. Budak-budak ni bila mari awal dengan ayah dia, pergi awal masjid, dia akan duduk di mana? Duduk depan. Bila dia duduk depan, mari pakcik-pakcik yang tua mari, kemudian dah orang dah qomak baru nak masuk saf. Adakah berhak kita kalau budak ni duduk belakang ataupun tidak berhak? Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, tuan-tuan tanda lagi kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia kata walau sabaqas sibyanul ajuz, sekiranya kanak-kanak ini datang ke masjid mendahului orang tua, maka tidak ada hak bagi orang tua nak menghalau mereka ke belakang, tak boleh. Tapi kalau mari sama-sama, kita buat sah tu ikut tadilah, orang tua, kanak-kanak, wanita. Tapi kalau kanak-kanak mari dulu, tiba-tiba laki-laki pakcik ni budak-budak belakang, kita tidak ada hak. Tidak ada hak. Bahkan ada dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia kata eloknya kita letak kanak-kanak itu di tengah saf orang tua, liyata'allamus salah, supaya mereka jaga belajar salat. Kita boleh bayangkan sendirilah, andai kata kanak-kanak berkumpul sama dia, mana setakat anak saya ni confirm lah dia baik ni, bercakap dengan orang pun duduk diam je. Tapi kalau dia duduk dalam sah kanak-kanak, dia diam, kawan-kawan dia cuik sana cuik sini, akhir kali kelahi juga, bising. Ada setengah budak ni, dia tengok, dia protes ke AJK masjid. AJK masjid kan dia tulis tempat kanak-kanak solat, dia gitu tulis tempat kanak-kanak bermain belakang. Kata kenapa macam ni? Dia kata ni budak-budak protes sebab ada budak dia mari awal masjid dan dia solat pun tak ada bising apa-apa, dia solat duduk. Dan maka kita mengatakan kita perlu semak juga dalam kitab-kitab kita dalam fiqh mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa kalau kanak-kanak duduk dia baina sufufir rijal, dalam sah orang dewasa yang mereka datang awal, maka kita tidak berhak untuk halau dia kecuali dia duduk belakang imam. Ketika itu kita kata, adik awak ke tepi sikit, yang belakang imam ni orang yang nak ganti imam. Itu belakang betul-betul imam, kita kena letak orang yang boleh ganti imam. Dan kanak-kanak yang sudah orang panggil memayis, dia boleh duduk sah sekali dengan orang tua, tapi biarlah duduk tepi sikit. Wallahu a'lam. Sebab saya, pengalaman saya sendirilah, mungkin tuan-tuan dengar dah, mungkin tak dengar lagi kot.
Dengar kau kita kena halau keluar daripada masjid? Dengar dah. Kalau dengar malah nak cerita dah. Sebab cerita tak boleh banyak kali. Tapi dia kata ada je channel TV tu sekali rakam 6 kali siar. Dia bayar sekali tu ya. Kita kata tak apa. Mula-mula saya sampai balik ke Malaysia, kita pergilah solat Jumaat. Bawa lah anak 2 orang. Anak tu masa tu darjah 3. Darjah 3 ni darjah 3, darjah 2 gitulah darjah. Duduk sebelah-sebelah. Seorang sini sebelah ni. Hari Jumaat tunggu khutbah, kita baca kahfi. Tiba-tiba imam naik mimbar, dia marah. Jarang imam cakap atas mimbar. Biasa kalau dia nak iklan, dia belum naik mimbar kan. Uruf masyarakat kita sini, iklan belum naik mimbar. Dia naik mimbar, dia baru nampak. Dia kata, yang bawa anak dalam masjid, saya keluar. Kata berat juga ni. Bayangkan hari Jumaat semua orang tengok. Siapa dia? Semua orang tengok kita dah. Dia ni bawa masuk anak dalam masjid. Bukan duduk sah depan pun, sah yang ke-10 kayak gitulah. Saya pun fikir lagi, kata nak kita keluar ni malu kita. Bila dia ulang kali yang kedua, saya kata kalau saya tak keluar nanti dia tak boleh khutbah. Kalau tak boleh khutbah tahan lagi, nanti dia lancar dia punya tungkak khutbah, apa jadi kita? Maka kita pun alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala penuh rasa malulah dengan orang, kita pun angkatlah anak, mari kita keluar supaya tidak menimbulkan masalah. Kita keluar duduk. Itulah peristiwa yang berlaku. Jadi selepas daripada itu saya pun buka kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i ini. Kita buka dah kitab fiqh dulu, tak ingat. Buka kitab fiqh mazhab Syafi'i, rupanya ramai di kalangan ulama-ulama kita, dia kata tidak ada hak bagi orang dewasa untuk menghalau as-sibyan, kanak-kanak yang sudah memayyiz ini nak keluar daripada sah orang dewasa sekiranya mereka datang awal duduk di situ. Jadi kita kena faham. Sama juga dengan orang wanita. Setengah-setengah ni makcik-makcik kita ni allergic sangat bila tengok budak duduk belah dia. Budak ni, dia gurau dengan makcik ke macam mana? Budak tu bergurau dengan makcik. Takut sambil duduk solat, duduk cuik makcik, nenek. Mana ada kacau dah, dia tak ada kacau pun. Jadi bila tak ada kacau, kenapa kita nak kacau dia? Biar dia solat, biar dia belajar solat betul-betul. Dia pun tak akan bergurau dengan orang tua. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan ini memberi kepahaman kepada masyarakat kita, boleh menerima lah kanak-kanak sama ada wanita dengan dalam sah wanita atau laki-laki dalam sah laki-laki yang duduk dalam sah orang dewasa sekiranya mereka berada awal di situ. Wallahu alam. Baik, kita berpindah kepada imamatun nisa. Tulis tajuk dia, imam perempuan. Perempuan solat sama dia. Kita kata kuliah perdana wanita. Biasanya tak ada laki-laki lah kan. Jadi di waktu masuk waktu solat, dia nak solat berjamaah. Macam mana susunan saf? Bagaimana tartib as-saf? Tengok kita ni. Wa iza sallati imra'atun imaman bin nisa'i waqafat wasatahun. Disunatkan bagi imam perempuan, mak imam ni, perempuan jadi imam, untuk berdiri di tengah-tengah makmum perempuan. Jadi kita kena duduk di mana? Di tengah-tengah makmum. Jangan pergi depan. Tak ada imam perempuan duduk di depan macam imam lelaki, tidak. Duduk tengah-tengah. Dia kata apa ni? Waqafat wasatahuna, berdiri di tengah-tengah makmum perempuan. Maknanya kita maksah makmum, mak imam tu duduk tengah tu. Dalam sah yang sama, cuma mungkin dia ke depan sikit, satu tumit dia ya. Itu je ya. Dia tak pergi jauh, tidak kan satu sejadah depan, tidak. Li subuti zalika min fi'li Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma kama sabaqa. Dikatakan telah sabit perbuatan ini seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, dua-duanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluar oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Itu sah wanita. Biasa kan buat jamaah wanita, imam duduk di mana? Duduk di tengah-tengah. Jangan ke depan. Jadi orang wanita dia tak mau duduk depan, dia duduk tengah sama-sama dia. Kena jelas tu. Sabit daripada amal Aisyah dan Ummu Salamah, dua orang ummahatil mukminin, dua orang isteri Nabi yang melakukannya. Kenapa dia tanya? Dia ada tanya.
li'annahu astar. Dia kata kerana bila duduk di tengah-tengah tu lebih terlindung bagi seorang wanita, itulah. Itu punca dia. Baik. Tulis pula tajuk baru, makruh solat seorang diri di belakang saf. Makruh solat seorang diri. Dia mari masjid, dia tak masuk saf, dia pakai solat seorang dia. Dia jumpa tiang mana-mana, dia solat situ. Ini solat jemaah ni. Kalau solat sunat tak ada masalah, awak duduk kat mana pun, jangan duduk di tengah jalan dia. Wa yukrahu an yaqifa ar-rajulul ma'mum fardan. Makruh berada seorang diri daripada memenuhi saf. Orang saf belakang depan, tiba-tiba dia duduk seorang belakang, itu makruh. Dalam kitab fiqh kita ni kata makruh. Mana dalil? Lima rawa al-Bukhari radhiyallahu rahimahullah daripada seorang sahabat nama dia Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar tu, jangan kata kita salah. Ni ada setengah orang dia tahu ni silap, salah ni Abu Bakar ni. Jangan, Abu Bakrah ada nama sahabat. Nama betul dia, nama dia Nufai. Tulis nama Nufai bin Al-Haris. Nufai bin Al-Haris. Dulu saya cerita dah kan, Abu Bakrah ni orang yang turun dengan tali. Waktu Nabi kita kepung Taif, dia turun dengan tali daripada tembok Taif. Itu nama dia Abu Bakrah, sebab dia bergantung dengan tali tu. Jadi digelar dengan nama Abu Bakrah. Nama dia Nufai ibn Al-Haris. Nufai, tulis nama tu, Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Dia kata ketika beliau masuk masjid, Nufai ni masuk masjid, Nabi SAW sedang rukuk. Nabi duduk rokok. Jadi kalau dia pergi depan, kalau dia pergi ke depan nak pergi saf, mungkin Nabi dah bangkit daripada rokok. Bila imam bangkit daripada rokok, bermakna makmum itu sudah kehilangan satu rakaat. Man adraka rakaatan, siapa dia sempat dengan rokok sekali dengan imam, dia dapat rakaat tu. Jadi kalau dia pergi depan, terpas dia punya rakaat. Dia perokok tempat dia duduk. Semangat dia tu. Fazakara zalika lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun selepas daripada dia rokok sebelum masuk ke dalam saf jemaah. Kemudian dia memberitahu perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas solat dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rokok sekali dengan Nabi sebelum masuk saf belakang. Macam mana? Sahabat ni senanglah dia pergi tanya Nabi hukum. Mana kalau Nabi kata tak sah, dia akan ulang baliklah solat dia. Tapi Nabi sahkan solat tu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Maksudnya mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan semangat kamu tu. Muni semangat betul ni, takut hilang rakaat, kamu salat. Tapi ingat, jangan ulangi balik. Itu satu bacaan. Ada riwayat hadis yang kedua, dia kata apa? Wala tu'id. Itu bahasa Arab ni rumah sama, tapi bacaan ni lain. La ta'ud, mana jangan ulang balik perbuatan tadi. Mana kalau batal, Nabi suruh ulang solat, itu menunjukkan makruh, perbuatan itu tidak elok. Itulah para ulama buat analisa, perbuatan itu tidak elok. Sebab apa tak elok? Nabi tak suruh ulang balik solat. Kalau kata batal, ulang. Cuma ada riwayat kata wala tu'id, jadi tak payah lagi kamu ulang balik solat. Nah, dibaca gitu, zadakallahu hirsan wala tu'id. Atau dalam kata wala ta'ud, mana jangan ulang balik perbuatan itu. Kalau kata la tu'id, dia mana jangan, tak payah kamu ulang balik solat. Nah, dua bacaan lah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada perbuatan solat seorang diri sebelum masuk dalam sah itu satu perbuatan yang dilarang. Maka dalam ulama hadis kata fasahat salat, ulama fiqh kata sahat salatuhu ma'anu ata bi ba'd as-salat munfaridan. Ini menunjukkan bahawa sahnya solat dia tu, sahnya solat dia tu walaupun dia solat seorang di belakang imam. Kalau tak sah, Nabi kita akan suruh ulang balik. Tapi tak eloklah benda tu, sebab ada hadis lain.
Ada hadis lain khas yang larang solat seorang diri. Nabi kata la salata limunfaridin. Tanda hadis ni, la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak ada solat, mana tidak sempurna solat orang yang solat seorang di belakang saf. Karena itu timbul soalan, macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Kalau kita datang ke masjid, sah dah penuh, macam mana nak buat? Ada kata kita kena minta izin juga masuk, ataupun kita tunggu orang lain. Waktu kita nak masuk masjid ni, kita tengok ada orang nak ambil wuduk belakang, kita tunggu kejap, biar dia masuk. Kita 2 orang sah tak apa, sebab paling kurang sah berapa orang? 2 orang. Kita tunggu dia masuk, kita pun solat pula sekali dengan dia di belakang imam. Sesalah masalah. Ataupun kita menyusup masuk di celah-celah. Ana rasalah wallahu alam, setakat yang kita perhati ni, kalau sah orang Melayu ni, ada ruang tak ruang nak masuk lagi? Ada tak? Ada ruang tak? Kita bolehlah mencelah masuk, minta izin. Tapi ingatlah, sayap terbuka kadang-kadang. Terbuka tak buka sayap? Oh, gitu dia buka. Kita ni sepatutnya bila orang tu nak masuk celah sah, mana dia ada masalah kat belakang, dia ada problem, kita kena bantu dia, bagilah ruang biar dia masuk. Kecuali dia masuk, dia mari sebelum dia masuk tu kita bau dia pelik ya. Tak bau, tak mandi, bau. Yang ni kalau nak buka sayap sikit pun mungkin boleh kot. Tapi kalau tak ada apa-apa bau pun wangi. Dia baru pakai minyak atas hak cantik dah ni. Apa ni, ud sekarang yang hak masyhur ni, ud dah. Tiba-tiba kita nak buka sayap lah, tafassahu fafsahillahu lakum. Kan dalam ayat Quran, dalam majlis ni Allah kata apa? Bukalah ruang. Allah Ta'ala bukakan keluasan untuk kamu. Jadi kita beri ruang. Baik, andai kata sah kita memang solid, full, macam mana nak buat? Di situlah ada sebahagian ulama kata kita kena tarik seorang turun ke belakang. Mana kita pergi, kita isyarat dia biar dia undur ke belakang untuk jadikan 2 orang. Artinya tak boleh juga duduk seorang. Cuma tarik ke belakang ni ada sedikit lagi masalah. Sebagai ulama kata, fiqh kata tak elok kita tarik orang, sebab orang duduk di sah depan, pahala dia banyak sikit. Jadi daripada pahala banyak, pergi turun ke belakang untuk mengurangkan pahala dia tu, nanya kawan. Nak bahas lagi ke tak? Cukup sekat tu dulu. Ini dia panggil furuk. Cabang-cabang perbahasan tu panjang. Dalam fiqh ni alhamdulillah menarik. Kitab yang saya tahqiq masa master dulu, nama dia Al-Matlabul Ali. Al-Matlabul Ali ni dia punya manuskrip dia 35 jilid. Ana baru dapat dia gambar daripada sahabat kita yang jaga bahagian kitab. Dia kata kitab Al-Matlabul Ali telah dicetak sebanyak 110 jilid. Nak letak mana kita 110 jilid kitab fiqh? Saya duduk mikir, duduk intai di maktabah perpustakaan pondok tak ada tempat ke tidak nak beli. Harga kitab tu 4,500. Kalau tuan-tuan nak wakaf, mari cepat sebelum kita habis dia punya tabung. 4,500 kitab, 110 jilid. Salah satu daripadanya tesis yang saya buat untuk latihan untuk dapat ijazah master di universiti dulu, masuk dalam tu 110 jilid. Kita kata Masya Allah, ilmu tu luas. Baik, cukuplah setakat tu dulu, panjang. Maknanya kalau tak ada langsung orang, memang kita kata tak ada harapan dah orang lain nak mari, jadi bolehlah kita isyaratkan kepada sahabat kita yang depan tu turun seorang untuk selesaikan masalah kita, supaya kita tidak akan duduk solat seorang diri di belakang saf. Keluar daripada khilaf tadi, sebab ada hadis kata la salata limunfaridin khalfas saf. Tak boleh solat seorang di belakang saf. Jangan buatlah. Tapi kita ni relax je, dia biasa dia solat seorang-seorang. Itu ya. Baik. Kita pergi kepada syarat yang kedua. Masya Allah, 7 syarat ada ni. Ni baru syarat yang kedua baru ni. Agak-agak boleh extra time kali ni. Syarat yang kedua letak nombor. Syarat bagi yang mengikuti imam untuk mengetahui, dia panggil al-ilmu bintiqalatil imam. Al-ilmu bintiqalatil imam, mengetahui
setiap pergerakan imam yang dilakukan oleh imam, kita kena tahu. Kita nak ikut imam ni, kita kena tahu pergerakan imam. Macam mana nak tahu? Tengok kita. Dengan cara yang pertama, tulis nombor, melihat imam. Manakala kita solat belakang imam, kita tengok imam rokok, imam i'tidal, imam sujud, kita tahu. Yang kedua, atau melihat sah depan. Kita duduk belakang, tak nampak imam, tapi kita tengok sah depan kita rokok, sah depan kita sujud, kita ikut dia. Sah. Yang ketiga, ataupun dengan mendengar suara imam. Alhamdulillah sekarang ni suara imam tu sudah ada melalui alat mikrofon yang ada ni. Suara imam boleh dengar di mana saja kita berada dalam masjid. Tapi kena ingatlah, nanti ada SOP lain pula. Kalau setakat dengar suara imam, orang yang duduk kat rumah pun dengar suara imam, adakah dia boleh ikut imam? Saya solat dengan imam masjid tu, sebab dengar suara dia. Sekarang ni speaker kita kuat-kuat belakang kan. Nah, waktu solat tu semua satu kampung dengar. Jadi boleh orang hujung kampung dia ikut imam? La. Yang pentingnya orang dalam masjid ni, tempat solat tu, dia kena dengar suara imam atau suara mubaligh. Apa dia mubaligh? Tengok nota nombor 5 tu saya dah letak. Mubaligh ialah orang yang menyampaikan sebutan takbir intiqalat. Maknanya setiap takbir imam bertakbir, dia akan sampaikan. Kalau kita pergi Mekah tu, yang suara kuat tu, lepas imam sudah Allahu Akbar, bunyi suara kuat Allahu Akbar, itu dia panggil mubaligh. Bukan mubaligh jawatan ustaz mubaligh mari ngajar kuliah maghrib tu, bukan. Ya, itu mubaligh guru takmir, itu lain. Nah, ia ni mubaligh maksudnya orang yang menyampaikan suara imam. Zaman dulu masjid besar tak ada mikrofon, habis dia akan lantik mubaligh, maknanya seorang sini, jadi yang dengar tu dengar imam Allah Akbar, yang ni Allah Akbar, yang belakang sambung. Itu dipanggil dengar suara mubaligh. Jadi mana mubaligh kita zaman kita ni, mubaligh kita siapa mubaligh kita? Speaker lah, mikrofon lah, itu je mubaligh kita je. Maknanya cukup syarat. Ataupun lain-lain cara supaya makmum dapat mengikut imam. Itu syarat yang kedua, kita kena tahu imam dah berpindah. Baik, sekarang ni dengan ada mikrofon yang besar, satu kampung tahu imam solat, dan kita pun tahu dia berpindah rukun. Sebab waktu rokok Allah Akbar, waktu i'tidal sami Allah liman hamidah kan. Jadi boleh tak boleh kita ikut di rumah kita solat imam di masjid? Jawabnya, tengok syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ni, ini penting. Syarat yang ketiga, dia kata al-ijtima' wa adamul fasil makani al-kabir. Syarat juga imam dan makmum berhimpun pada suatu tempat, berkumpul di satu tempat. Kerana semenjak dahulu solat berjamaah didirikan pada satu tempat, dan imam dan makmum berhimpun di satu tempat. Kalau kita nak detail ni, panjang pula hikayat dia. Dia kata di mana kita berkumpul. Yang pertama, dalam masjid. Kalau berkumpul dalam masjid, kita duduk dekat mana sekalipun, asalkan masjid tu dikira tempat solat, maka sahlah kita, walaupun agak jarak jauh. Macam masjid kita ni, masjid negara ni, di antara imam dengan sah wanita jauh mana? Wanita duduk belakang kan? Atau duduk atas? Atas, jauh jarak tu. Tapi oleh kerana dalam satu masjid, maka tidak masalah. Bimbang dah buat dia sana, takut tak sah maya berat dia kata. Tak ada masalah. Sebab dalam satu masjid, berkumpul dalam satu masjid, dia kata walau ba'udatil masafah, jarak dia jauh sekalipun, asalkan dia dalam satu masjid yang satu, maka sah. Kalau kita nak kira lah, kita solat di Masjid Haram Mekah, orang duduk ujung ni dengan nak jumpa imam dekat Kaabah ni, jauh mana ni? Kalau duduk tingkat 3 tu, jauh tu jarak tu, tapi oleh kerana dalam satu masjid, sah. Baik. Yang pentingnya dia kena tahu tadi, dia kena kembar tempat dengan suara tadi, dengan mengetahui pergerakan imam. Jelaslah.
Tapi kalau as-salatu fil fadha, solat di padang. Solat di padang, kita solat pada jauh. Fayushtaratu an takunal masafah, maka jarak jangan jarak kita dengan imam terlalu jauh. Dia kata qadarianya sekadar 300 hasta. 300 hasta Hashimi ni maknanya lebih kurang 150 meter. Mana tu jangan jauh daripada itu. Tapi timbul lagi soalan, ni ada orang keluar video ni. Video ni memang memeningkan orang. Saya tengok pejabat mufti pun dah keluar kenyataan hari itu. Dia kata kalau kita solat di surau yang ada lansir kat tengah. Ada tengok dah video tu? Kita tengok? Tak tengok selamat. Tengok pening. Dia dua tu ya kita. Tengok dah? Ada tengok? Ramai orang tanya, dia kata kalau dalam video tu kata kalau kita solat ada lansir, masyarakat kita ni pelik. Waktu kuliah dia buka lansir, sedangkan waktu kuliah imam tengok ke dia. Waktu kuliah imam tengok siapa? Tengok awak kat belakang tu. Waktu solat imam tak tengok, dia gitu tutup lansir, buat apa? Ini terbalik dia punya. Saya minta maaf lah, kita bagi tahu apa yang berlaku. Sepatutnya nak solat lah buka lansir tu. Waktu solat semua tutup aurat, betul tak? Mana ada orang solat tak tutup aurat? Lepas solat ada orang yang nak tukar kain telekung, ada yang tukar kain tudung, macam-macam. Kenapa pergi buka lansir? Jadi terbalik. Waktu kuliah buka, waktu solat tutup. Sepatutnya waktu kuliah tutup sebab ada ustaz tengok belakang. Kalau ustaz pun sudah juga tengok. Tengok orang duk tukar telekung lah, macam-macam. Nama ada yang lain pula lari dah tajuk ustaz cakap pun. Jadi nanya ke dia. Jadi waktu solat semua tengok depan, jangan ada tutup lansir. Jadi soalan video tu kata kalau solat dalam surau tutup lansir bermakna tak sah solat, tak sah dia punya makmum. Berat tu cerita. Jadi bila kita semak dalam kitab-kitab, dia kata kharijul masjid, solat di luar masjid, di fadha, tak boleh kita buat tutup, tak boleh kita buat tembok di dinding. Kalau solat dalam surau kita tu termasuk dalam rumah Allah, cuma kategori manajemen pengurusan pejabat ya, yang ni masjid, yang ni surau, yang ni surau Jumaat, yang ni surau iktikaf, masjid iktikaf, macam-macam istilah. Semua tu surau tu kita buat untuk apa? Untuk beribadat. Jadi alhamdulillah kenyataan telah dikeluarkan bahawa orang yang solat di surau ada setengah ni di negeri kita ni, di antara tempat yang paling banyak surau kat mana? Kat Putrajaya paling banyak surau. Masjid besar dia, Masjid Putera, Masjid Besi. Ada masjid lagi? Dua ya masjid. Hal lain surau belaka. Jadi kalau kita pakai pandangan video tadi, ramailah tak sah salat. Jadi kena hati-hatilah kita dalam mengeluarkan pandangan-pandangan yang ada yang perlu pada penjelasan dijelaskan. Jadi di sini selesailah kita. Mana kalau solat dalam masjid walaupun jauh tak ada masalah. Kalau solat di fadha yang ada, jadi tak boleh ada sekatan di tengah. Kena rapat-rapat. Panjang lagi lah. Baik, kita pergi kepada syarat yang kata Tuan Syekh, disyaratkan juga imam dan makmum berhimpun pada suatu tempat, kerana semenjak dahulu solat berjamaah didirikan pada satu tempat yang imam dan makmum berkumpul. Tak boleh jauh-jauh. Menarik juga kalau kita tuan-tuan nak detail masalah ni, boleh tengok dalam syarah kita kepada kitab Al-Mu'tamad. Ada syarah 100 siri lebih, ataupun syarah kita kepada kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ni pelik, dia punya hikayat-hikayat dalam tu yang pelik. Ni ada juga yang pelik ni, cuma Tuan Syekh Abdul Qadir ni rahimahullah, dia tak bawa yang pelik. Tadi dia kata dua orang yang kena waktu jadi imam, dia kena duduk kat tengah. Dua orang. Yang pertama imamatun nisa, wanita jadi imam, dia kena duduk tengah. Satu lagi sekumpulan laki-laki yang tak ada pakaian. Contohnya dia orang berjalan, tiba-tiba mari tsunami. Na'udzubillah lah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Ni kata ada amaran nak banjir besar pula, kita doakanlah supaya angin tu pergi ke lain lah. Jangan bagi pak kita. Allahumma hawalaina wala alaina.
Itu doa Nabi kita aja. Allahumma hawalaina wala ala. Ya Allah, pindahkan angin ribut itu pergi ke tempat lain yang tidak membinasakan orang. Mungkin dia pergi curah di tengah laut ke. Nah, kalau curah atas bukit, banyaklah mudaratnya. Kalau lebih pada kapasiti air tu. Maknanya orang ni lari, tiba-tiba tak ada pakaian. Semua tak ada pakaian. Buat dia ni. Jadi nak semayang macam mana? Imam dia pun kena duduk tengah-tengah juga supaya tidak lebih menutup aurat dia. Wallahu a'lam. Mari kita pindah ke tajuk lain pula. Yang keempat, tulis syarat yang keempat, an-niyatu, niat. Tulis nombor 4. Nombor 4 kita kena niat. Disyaratkan untuk berniat mengikut imam ataupun niat berjamaah ataupun niat menjadi imam. Jadi kita bila kita nak ikut imam, kita kena niat kita tu makmum dia. Aku ni makmum kepada imam yang depan tu. Niat menjadi makmum. Berniat mengikut imam. Aku niat ikut imam depan tu. Senangnya ikut imam. Kalau niat ikut imam lagi mudah. Niat makmum. Kita ni contohnya bila kita pergi ke, kita musafir, kita berhenti di RNR, berhenti dekat stesen kereta api, kereta kapal terbang, ada orang solat jemaah itu, kita nak ikut macam mana? Ini payah. Ikut dia ni qasar ke tak qasar ke? Kita kata niat ikut imam je. Kalau dia tak qasar, kita pun tak qasar. Kalau dia qasar, kita jadi qasar. Mudah. Tapi kalau kita niat qasar, dia tak qasar, payahlah pula. Jadi baik, yang pertama sekali disyaratkan berniat mengikut imam. Jadi kita makmum nak suruh jadi berjamaah, kena ada connecting dengan imam. Nak connect dia macam mana? Niat ikut imam, baru jadi gitu. Kalau duduk belakang imam, tak niat jadi makmum, tak jadi. Jadi solat seorang lah kita. Kena niat, baru dia ada kaitan dengan imam makmum. Bagi niat untuk menjadi imam, imam tu kena niat tak jadi imam. Kalau dia nak pahala, dia kena niat. Kalau tidak, kita boleh pahala ikut dia, dia tak boleh pahala ikut bawa kita. Jadi dia kena syarat automatik. Dia kena niat jadi imam. Disyaratkan kepadanya ketika solat Jumaat. Tapi kalau solat Jumaat, imam wajib berniat dia jadi imam. Sebab solat Jumaat syarat dia nak, dalam fiqh Syafi'i kata nak 40 orang ke atas, kan? Jadi dia kena niat awal-awal lagi solatul jamaah, solatul Jumaat imaman lillahi ta'ala. Dan sunat berniat menjadi imam bagi solat-solat yang lain. Bagi solat lain dia boleh niat, dia boleh tak niat. Ya, dia boleh niat. Kalau tak niat, rugi aja. Baik. Tapi kalau dia tak niat, macam mana? Walau tarakan niyah wa taba'al imam, dia tak niat tapi dia ikut pergerakan imam, rokok sekali, sujud sekali, macam mana nak buat? Dan dia pun tak baca apa-apa, imam tu lama berdiri, dia lama. Dia kata batalat salat tu, dia boleh jadi batal salat. Maka menjadi kewajipan bagi makmum niat makmum. Baiklah, panjang lagi tu kalau bahas imam saja ni. Kita pergi kepada syarat yang seterusnya. Syarat yang dan disyaratkan kepada makmum untuk bertakbir selepas daripada takbiratul ihram imam. Jadi makmum ni jangan dia dulu daripada imam. Kalau dia takbir dulu pada imam, apa dia? Takbiratul ihram tidak sah. Macam mananya Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya Allah Ta'ala disyariatkan imam itu supaya kita ikut dia. Disyariatkan jadi imam supaya kita ikut dia. Fa idza kabbara fakabbiru. Bila imam takbir, kita pun takbir. Maknanya kena imam sudah dulu. Artinya
para jemaah kita ni yang jadi makmum, jangan mendahului imam dalam semua perkara. Pergerakan, tulis dalam pergerakan. Adapun bacaan la ba'sa bihi, tulis dalam bacaan tidak mengapa. Kita mana tahu? Baca Fatihah rukun ke sunat? Baca Fatihah rukun ke sunat? Rukun. Sepatutnya imam baca dulu baru kita baca, betul? Tapi kalau solat yang sembunyi, solat yang sirri, mana kita tahu imam habis Fatihah ke tak habis lagi? Boleh kita tahu imam dah sudah Fatihah ke belum? Boleh? Tak boleh tahu. Pasal apa tak boleh tahu? Sebab apa tak boleh tahu? Sebab dia senyap. Nah, maka kalau kita sudah Fatihah dulu pada imam, tidak menjadi masalah. Yang salahnya dalam pergerakan. Yang besar kesalahan, kita bagi takbiratul ihram sebelum imam. Tulis kaedah kata, makmum, dua perkara yang membatalkan solat makmum, yang mendahului imam. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua salam. Imam tak salah lagi, kita belakang, Allah aku sakit perut lah, nak pergi toilet lah, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam tak salah lagi, dia apa? Alah, batal solat dia. Kecuali nak belajar ke, kecuali ni kita tak belajar, nak takut-takut emergency. Nah, kalau kita emergency memang tak boleh nak, memang tak boleh lah, tak boleh nak tahan dah dia punya nak pergi buang air ni. Dia kena niat mufarakah. Dia niat mufarakatul imam, dia niat dia bercerai dengan para imam, maka dia beri salam seorang dia baru boleh. Tapi kalau dia beri salam tanpa niat mufarakah, batal solat dia. Jadi dua perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, makmum mendahului imam takbiratul ihram, tak sah solat dia. Yang kedua, makmum beri salam dulu daripada imam, tak sah solat, batal solat. Yang lain-lain itu dia kira makruh. Contohnya imam tak habis lagi, dia takbir dah. Imam baru sudah baca surah, kita pergi Allah Akbar dah. Itu tidaklah membatal, tapi perbuatan itu menyalahi sunnah dan dia bawa kepada perbuatan yang makruh. Kita kata nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Wallahu alam. Dalam kitab ini kata tamatlah perbincangan. Baik, tadi saya sebut kita baru 4 kan? 4, tulis yang kelima. Syarat yang kelima dalam kitab Mu'tamad saya tambahlah, tawafuq, bertepatan cara solat, bertepatan cara solat makmum dengan imam baru sama. Berbeza rakaat tak apa. Mana imam rakaat yang ketiga, kita baru masuk rakaat pertama, tidak jadi masalah. Berbeza niat tak apa. Imam solat subuh, contohnya kita pergi solat sunat subuh, tak apa. Ataupun yang payah sikit tu, imam solat tarawih, kita solat maghrib, kita solat isya, boleh. Tetapi kalau berbeza cara pelaksanaan, imam solat jenazah, kita nak pergi solat zuhur, boleh ke tak boleh? Tak boleh, sebab tidak tawafuk. Tidak tawafuk maknanya tidak bertepatan cara amalan solat di antara imam dengan makmum, tak boleh buat. Aku nak maya isya ni imam nak maya apa ni? Maya jenazah, tak apa, saya ikut dulu lah. Nak ikut macam mana? Dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud, tak boleh. Seperti solat gerhana. Solat gerhana berbeza tak berbeza daripada solat biasa? Berbeza kan? Berbeza. Makna bila kata berbeza, maka tak boleh kita ikut dia, sebab dia rokok 2 kali. Kita kalau rokok 2 kali dalam satu rakaat, sah ke tak sah? Tak sah, tak boleh ikut. Jadi itulah di antara seperti solat gerhana, solat jenazah, itu dia panggil tidak tawafuk, tidak bertepatan cara pelaksanaan, maka tak boleh ikut. Syarat yang keenam, muwafaqatul imam. Makmum mesti kena ikut imam, muwafaqah dia pada imam dia, jangan mendahului imam kan? Jadi seperti tadilah yang kita sebut, contohnya imam belum takbir lagi, kita takbir dah, maka tak boleh. Kata kalau menyalahi sedikit boleh tak? Salah sedikit, la tadurul mukhalafah al-basitah. Kalau berbeza sikit, macam kita solat di Masjid Haram, imam baca kunut atau tidak? Subuh
Tak baca. Kita yang pegang mazhab Syafi'i ini nak baca. Itu dia panggil mukhalafah khafifah. Perbezaan yang sedikit, tak batal. Jadi imam sami Allahu liman hamidah, dia baca doa dia tu, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Kita yang nak baca kunut ni baca kunut. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait. Sempak je. Kunut tu bukan kunut nazilah panjang-panjang, kunut subuh ni. Itu dia panggil mukhalafah yang sedikit. Tapi kalau imam tak apa ni, imam terlupa sujud tilawah, dia tak baca, dia baca surah sajadah tapi dia tak sujud, kita pun sujud, itu batal sebab menyalahi yang berat. Pergi sujud, imam tak sujud. Yang jadi masalah kitanya jemaah haji ni bukan imam tak sujud, imam sujud dia tak sujud, itu masalah dia. Banyak kali haji tahun ni berat sikit sebab imam dia imam baru, imam muda, jadi dari subuh. Seingat saya nama Yasir Doesri. Yasir ni bagi jemaah dia baca je dia sudah sejadah. Ramai yang tak sujudnya dia rokok. Orang Malaysia yang biasa duduk bersejadah pagi jemaah pun tak rokok juga, tak sujud juga di pada hari jemaah di Mekah. Dia kata biasa tak ada sini sejadah ni, tiba-tiba ada pula ni. Panik kita. Panik kita tu tak. Jadi kita timbullah masalah sah ke tak sah solat orang yang imamnya sujud dia tak sujud. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan kalau dia buat tu kerana dia tak tahu, dia jahil dalam masalah ini, dimaafkan. Tapi kalau dia tidak jahil, batal lah sebab dia kena ikut imam. Iza kabbara fakabbiru. Apa imam buat kita kena ikut. Itu power imam dalam solat ini besar. Kita jangan duk lawan dia. Ini bahasa kita pandai, kita tak buat. Tak boleh. Baik, yang ketujuh, yang terakhir, syartus sabi' mutaba'atul imam. Syarat dianya imam makmum kena ikut imam. Panjanglah dia punya huraian, tulis ya, tujuh syarat yang utama syarat makmum nak ikut imam. Jadi tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk salatul Jumu'ah, solat Jumaat, InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.